Nabi Ibrahim dianggarkan berusia sampai umur 175 tahun. Dan diperkirakan riwayat kehidupan dia 1997 sebelum Masihi sehingga 1822 sebelum Masihi. Dan dia lahir di sebuah perkampungan yang diberi nama Faddam Arab, di dalam daerah Ur, dalam negeri Babylon. Negeri Babylon inilah yang kuasa dia, kepimpinan dia, ketua dia ialah Namrus. Dan Nabi Ibrahim terpaksa berhadapan dengan Namrus walau dengan apa cara sekalipun. Dan Al-Quran menyebut tentang Ibrahim sejumlah 69 kali di dalam Al-Quran. Buat pertama kalinya Ibrahim ini diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ilham tersebut dia mencari-cari makna ketuhanan yang sebenar. Dia cuba mencari ketuhanan yang sebenar dengan melihat kepada alam semesta. Dia tengok kepada bintang, tetapi akhirnya bintang itu lenyap. Tidak mungkin Tuhan itu adalah sesuatu zat yang bersifat lenyap. Dia tengok pada bulan, akhirnya bulan hilang bila datangnya siang. Tidak mungkin zat Tuhan itu akan hilang bersama dengan datangnya siang. Dia mencari sesuatu yang lebih besar, matahari, bersinar, bercahaya menerangi seluruh alam semesta. Tetapi pertahanannya juga tidak lama. Akhirnya matahari bila sampai tempoh, dia juga terbenam. Jadi Tuhan tidak mungkin terbenam. Jadi dalam pencarian itulah Allah memberikan ilham, hidayah dan petunjuk supaya dia dapat mengenal sebenar-benar pencipta bagi dirinya dan seluruh manusia. Lalu untuk menguatkan keyakinan dan keteguhan kepada Allah, Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah supaya menghidupkan kembali binatang yang telah mati, binatang yang telah meninggal. Dalam Al-Quran ada dialog tersebut bila mana Allah menanyakan Nabi Ibrahim, adakah kamu tidak yakin? Adakah kamu tidak percaya bahawa akulah Tuhan kamu? Tetapi tidak lain permintaan itu adalah semata-mata untuk menguat dan meneguhkan lagi keyakinan dan keimanan kepada Allah. Percaya dah pada Allah, beriman dah pada Allah, berkeyakinan dah pada Allah, nak tunjuk, nak menguatkan lagi. Lalu diminta oleh Allah supaya Nabi Ibrahim menyembelih 4 jenis burung. Dia ambil 4 jenis burung, dia sembelih. Kemudian dia cincang. Dia cincang sampai hancur. Kemudian dia gaul pula ke 4 cincangan 4 jenis burung tadi. Campur 4 cincangan jenis burung, dia pergi letak sedikit atas sebuah bukit, hak ni sedikit atas sebuah bukit, hak ni sikit atas sebuah bukit, hak ni sikit atas sebuah bukit. 4 bukit. Dan dia memegang dalam tafsir Ibnu Katsir kepala setiap burung-burung tadi. Hak 4 dia sembelih tu dia pegang kepala. Last kali Allah berikan kembali roh dan kehidupan. Jadi akhirnya setiap burung tu dia cari sendiri mana hak grup dia, mana hak kumpulan dia. Bukan kata dia hidup tu bercampur. Kalau kita kata ayam sikit, serati sikit, dah. Dia cari hak betul dia. Bila kembali hidup hak betul balik, semua menuju kepada Nabi Allah Ibrahim untuk ditangkupkan kembali kepala yang ada pada tangan Nabi Allah Ibrahim. Bila mari contoh satu jenis, Nabi Ibrahim nak uji, Nabi Ibrahim nak try, dia tunjuk kepala hak bukan body tu. Tapi body tu tak mau dekat, body tu tak mau masuk. Sebelum sampailah ditunjukkan kepala untuk bodinya yang sebenar, baru dia terima untuk dilekatkan leher. Macam begitulah yang berlaku. Macam orang-orang kafir musyrikin Mekah pada zaman Rasulullah. Mereka tu bukan tak percaya langsung pada Nabi. Ada yang was-was, ada yang memang tak mau beriman. Tetapi mereka nak lebih lagi. Mereka nak lebih lagi untuk meyakinkan dalam hati mereka Nabi ni benar-benar Nabi. Nabi ni benar-benar Rasulullah. Lalu mereka minta sesuatu benda yang pelik-pelik, benda yang aneh-aneh, benda yang ajaib-ajaib. Sebab itulah kebanyakan para Nabi dan Rasul dibekalkan
dengan apa yang menjadi sesuatu yang dianggap luar daripada kebiasaan, itulah yang disebut dalam agama sebagai mukjizat. Banyak mukjizat Nabi. Tak pelik-pelik, belah bulan ada, Isra' Mi'raj, dan tak perlu kita ceritakan di sini satu persatu. Kita sedia maklum dalam sirah dan sejarah Rasulullah. Baik, itu adalah sebahagian daripada kisah Nabi Ibrahim. Tetapi apapun, waktu geng-geng tadi, mereka masih lagi ada yang menyembah berhala. Masih lagi penerusan kepada penyembahan berhala, sampai akhirnya Nabi Ibrahim menyebut, innani bari'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri, bari, daripada apa-apa yang kamu sembah. Hak kamu duk buat hari ni, hak kamu duk menyembah hari ni, hak kamu menyeleweng hari ni, hak kamu tersesat hari ni, tak ada kena-mengena dengan aku dah. Sebab tugas aku dah menyampaikan, bukan sahaja pada kamu, bahkan lebih awal pada ahli keluarga aku. Bapa aku Azar tu lebih awal aku duk bersembang dengan dia, duk berdialog dengan dia, duk berbahas dengan dia, duk bercakap dengan dia tentang siapakah Tuhan yang sebenar, tentang siapakah Tuhan yang hak, yang layak disembah oleh sekalian manusia. Dan kamu ni adalah peringkat-peringkat yang kemudian, tapi kamu masih lagi degil, masih lagi keras kepala, masih lagi hitam dan busuk hati kamu untuk menerima kebenaran dan menerima Allah sebagai Tuhan. Hari ini bari ummata, aku berlepas diri apa yang kamu sembah dan apa yang kamu buat. Baik, untuk memahami semua perkara-perkara ini dengan cukup baik, ni kita sebut dua je, sebab kita ni baru mukadimah, tak masuk cerita lagi. Tak apa dah, kau orang sini tak biasa balik ke sebelah. Okey, secara umum, bila kita nak bahas benda yang cukup besar, saya nak bagi panduan. Contoh, ada seorang penulis, nama dia Howard Gardner. Siapa yang minat buku-buku jenis motivation, buku-buku jenis counselling, tentu biasa dengar seorang penulis yang bernama Howard Gardner. Salah satu tulisan dia yang hebat, 5 Mind to in the Future, 5 jenis bentuk pemikiran untuk memenangi masa depan. Seolah-olah konsep buku tersebut, kita harus memahami dengan baik kelima-lima bentuk dan konsep pemikiran ni kalau kita nak hidup dalam dunia masa depan. Yang pertama antaranya dia sebut disiplin mind, minda akal yang berdisiplin. Okey, satu. Yang kedua synthesizing mind. Synthesizing mind bermaksud mengumpul dan menghimpunkan. Kita kena ada otak dan minda yang suka menghimpun dan mengumpulkan. Yang ketiga creative mind, minda dan otak yang kreatif. Kreatif ni berbeza dengan inovatif. Kreatif ni kita buat satu benda, kita create satu benda, kita cipta satu benda yang orang sebelum ni tak pernah buat. Yang orang sebelum ni tak pernah buat, kita pemula bagi ciptaan tersebut, tu dipanggil kreatif. Tapi kalau inovatif ni, kita tiru hak ada dah, kita tiru hak orang buat dah, tapi lebih baik. Contoh, kalau TV dulu, TV jenis punggung besar dah, faham dah? TV punggung besar zaman kita dulu, besar punggung dia. Lah ni kita jadi inovatif, kita buat TV tu nipis, TV tu curve, TV tu slim. TV ada dah sebelum ni, kita bukan pemula pun, tapi kita buat dia jadi lebih baik. Ini dipanggil inovatif. Tapi kita tak mahu yang inovatif, kita nak yang kreatif. Yang keempat ialah respectful mind, iaitu minda yang menghormati. Yang kelima ialah ethics mind, minda yang beradab, minda yang beretika. Secara mudah, kalau kita nak guna konsep kelima-lima minda ni macam ni, untuk kita faham satu-satu ilmu. Bila pertama sekali kita letak disiplin mind, minda yang berdisiplin, kalau kita nak jadi seorang pengkaji, kita nak jadi seorang pelajar, kita nak jadi seorang pencari ilmu yang baik, kita kena menghimpunkan sejumlah daripada sekecil-kecil sampai sebesar ilmu yang pernah ada dan dilahirkan. Seolah-olah nak bagi mudah,
buat pertama disiplin main ini kita himpun. Contoh ilmu tafsir, contoh ilmu hadis, contoh ilmu tauhid, contoh ilmu fiqh, contoh ilmu bahasa Arab, contoh ilmu sejarah, contoh ilmu perbandingan agama, contoh ilmu ideologi, contoh ilmu komputer, contoh ilmu seni, hiburan dan sebagainya. Segala jenis maknika ilmu tu kita senarang, kita himpun dulu. Yang kedua, synthesizing. Synthesizing ni kita himpun, kemudian kita analisis. Daripada bahasan pertama tafsir ni, apa ilmu yang keluar daripada tafsir? Ada jenis-jenis tafsirnya. Tafsir bil ma'sur, tafsir bil manqul. Ada pula kena nak belajar tafsir ni kena mengaji nuzul Quran, kena mengaji asbabun nuzul, kena mengaji ilmu tafsir tu, kena mengaji ilmu qiraat, kena mengaji ilmu taksim, ilmu aqsam dan sebagainya. Apa perkara yang berkaitan untuk faham Quran dan terarah kepada ilmu tafsir, kita buka habis.